wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Firdaus Selamat. Okey, jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya mohon anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak perincikan pada malam ini adalah satu perkongsian yang baik dan bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya mendapat banyak soalan daripada semalam lagi lah berkenaan boleh atau tidak kita penerima BPR yang masih lagi belum mendapat bayaran untuk membuat tuntutan bayaran di Bank Simpanan Nasional. Okey. Persoalan ini jawapannya adalah kedua-duanya boleh dan juga tidak boleh. Okey. Yang pertama kita kena faham, kalau kita semak dalam laman web bpr.hasil.gov.my, majoriti yang berstatus lulus, saya ingat semua lagi kot 100% ni kot, semuanya yang berstatus lulus, dia punya status bagi pembayaran tu adalah dalam proses perkreditan, maksudnya dalam proses pembayaran. Okey, jadi daripada semakan saya yang saya lakukan beberapa hari ini sehinggalah kepada petang tadi, ikut maklumat yang saya perolehi, dalam proses perkreditan ni dia membawa 3 maksud. Yang pertama, dalam proses perkreditan ni bayaran dah pun dilakukan. Contohnya pada 6 hari bulan Mei yang baru ni, bayaran telah pun dimasukkan, walaupun bayaran sepatutnya bermula pada 7 Mei tetapi dimasukkan awal. Bayaran dah masuk tetapi status dalam laman web BPR masih lagi dalam proses perkreditan. Bagi kenderaan yang kedua, status sama juga dalam proses perkreditan dan arahan untuk bayaran telah pun dilakukan. Okey, tapi duit belum masuk lagi. Arahan saja telah dilakukan oleh pihak lembaga hasil dan bank dalam proses untuk memasukkan bayaran. Okey. Yang ketiga, lulus dan status pembayaran adalah dalam proses perkreditan tetapi arahan bayaran belum lagi dilakukan. Okey. Jadi bagi yang kategori yang pertama dah dapat bayaran tu tidak ada masalah. Jadi status tu dia akan pihak lembaga hasil akan kemas kini dari semasa ke semasa. Memang akan ada kelewatan dalam kemas kini tentang status pembayaran tu, tapi yang penting anda telah menerima bayaran anda. Yang kedua, dalam proses perkreditan dan arahan pembayaran telah pun dilakukan oleh pihak lembaga hasil. Jadi bagi mereka ini, jika anda pergi kepada Bank Simpanan Nasional untuk membuat tuntutan, anda tidak akan mendapat bayaran. Di situ dalam sistem di sistem bank dia akan trigger sebab nama anda actually sama ada tidak anda telah rekod yang boleh membuat tuntutan secara tunai, ataupun nama anda telah pun di-triggerkan yang mana arahan pembayaran telah pun dilakukan, cuma tunggu masa untuk masuk ke dalam akaun saja. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin lusa, contoh. Okey. Yang ketiga adalah status mereka adalah dalam proses perkreditan. Mereka ini lulus tetapi arahan untuk pembayaran masih lagi belum dilakukan. Yang ini kita tak boleh tahu sebab ini adalah daripada pihak lembaga sendiri, macam mana urusan untuk pembayaran kepada penerima dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang kita tidak boleh tahu. Dan bagi mereka ini, contohnya pada semalam ada seorang yang bertanyakan kepada saya, jadi hari ini dia cuba, dia actually pembayaran dia adalah masuk ke dalam akaun CIMB Bank, tapi akaun dia kebetulan memang ada masalah, akaun dia tidak aktif dan pihak bank tak nak bagi kerjasama untuk aktifkan akaun sebab dia dah lama tak guna. Itu satu masalah yang lain lah. Okey, jadi hari ini dia pergi cuba dan dia boleh buat tuntutan secara tunai. Jadi setelah dibuat semakan dan sebagainya, situasi bagi petanya ni, saya akan kongsikan senario sikit daripada perbualan saya dengan dia hari ini. Jadi situasinya adalah dia dalam proses perkreditan dan sepatutnya masuk ke dalam akaun CIMB Bank dia, tetapi arahan pembayaran sebenarnya masih lagi belum dilakukan. Jadi nama dia masih lagi bebas untuk dia membuat tuntutan secara tunai di pihak Bank Simpanan Nasional. Okey. Jadi di situ ada beza. Sebab apa? Ada yang pergi tapi tak dapat, dan ada yang pergi tapi dapat untuk membuat tuntutan secara tunai. Yang mana bagi arahan tu kita sendiri pun tidak tahu. Kita terpaksa semak dengan pihak lembaga hasil jika kita boleh menembusi talian telefon mereka. Tetapi apa yang saya dapat daripada hasil semakan saya dengan pihak lembaga hasil, bayaran bagi BPR ni yang masuk ke dalam akaun akan cuba diselesaikan selewat-lewatnya dalam tempoh 2 minggu.
yang mana minggu ni adalah 1 minggu dan minggu depan adalah 2 minggu. Jadi akan cuba diselesaikan dalam masa 2 minggu. Ini adalah disebabkan ada sedikit kesukaran. Kesukaran ni bukanlah daripada segi PKP dan sebagainya, tapi disebabkan oleh virus pandemik COVID-19 ni. Sebab COVID-19 di belah Selangor dan Kuala Lumpur, kes harian mereka sangat tinggi, kadar kebolehan jangkitan mereka pun sangat tinggi. Jadi itu adalah satu kekangan bagi urusan untuk pembayaran dan juga urusan-urusan lain. Jadi memang bagi penerima yang masuk ke dalam akaun ni memang ada sedikit kelewatan, jangkakan sedikit kelewatan. Jadi ada yang bertanya, contohnya seperti pemohon menggunakan nama suami, tetapi semasa membuat permohonan akaun yang didaftarkan adalah akaun isteri. Jadi adakah itu akan memberikan masalah kepada mereka? Bolehkah mereka membuat tuntutan di Bank Sebarang Nasional? Jawapannya masih lagi 50-50, tetapi untuk yang menggunakan akaun ke atas nama pasangan sebenarnya tidak ada masalah. Sebab kalau mengikut daripada penjelasan soalan lazim BPR di laman web bpr.hasil.gov.my, pembayaran jika gagal ke atas akaun pemohon, pembayaran akan dilakukan ke atas akaun pasangan. Jika kedua-duanya gagal, baru pembayaran akan ditukarkan kepada voucher. Tapi persoalannya, sama ada arahan pembayaran tu betul sudah dilakukan atau arahan pembayaran tu masih lagi belum dilakukan. Jadi jika anda berada dalam detik yang sangat memerlukan dan anda mempunyai masa, anda boleh pergi kepada Bank Sebarang Nasional untuk membuat semakan. Tetapi jika anda tidak berada dalam keadaan yang terlalu terdesak, saya sarankan anda untuk bersabar, beri sedikit wang. Tambahan lagi sekarang PKP di seluruh Malaysia, virus di mata-mata saja. Macam di Taipei ni, kes pun sangat tinggi, kadar kebolehan jangkitan sangat tinggi. Hari-hari saya dengar kes yang berdekatan dengan saya, surrounding kawasan perumahan saya pun ada lebih daripada 40 kes aktif. Jadi kalau mereka yang tidak terlalu terdesak, saya sarankan anda untuk tunggu dahulu, kerana pihak lembaga hasil akan memberikan arahan untuk pembayaran masuk ke dalam akaun. Kemudian kalau gagal, baru masuk pada akaun pasangan. Kalau gagal lagi, baru dikeluarkan nombor voucher. Bagi mereka yang tidak ada nombor akaun, nombor voucher disediakan untuk anda. Jangan bimbang sebab dia tak ada bukan ada konsep first come first serve. Peruntukan tu ada dan anda boleh membuat tuntutan anda pada bila-bila masa sahaja. Posting ni bukanlah satu perkongsian video yang untuk mengecam kenapa lewat dan sebagainya, tapi posting ni adalah satu perkongsian supaya kita semua faham apa yang sedang berlaku. Kita perlu faham pembayaran adalah berpusat di Kuala Lumpur, daripada lembaga hasil, daripada bank ibu pejabat di Kuala Lumpur. Jadi di Kuala Lumpur dan Selangor ni kadar virus mereka adalah sangat tinggi. Jadi kita perlu faham juga keselamatan pekerja-pekerja di sana. Jadi berikan mereka sedikit ruang dan berikan mereka sedikit masa. Okey, jadi itu saja perkongsian dan penjelasan yang saya boleh berikan pada malam ini berdasarkan semakan dan juga perkongsian-perkongsian yang saya perolehi daripada sahabat-sahabat maya saya. Jadi insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan kongsikan bersama anda semua. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.